Masa Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, Anwar Ibrahim pergi merata-rata duk menyanyi-nyanyi dan Menteri MITI pergi mana-mana, dia kata dia cari FDI tapi FDI jatuh separuh. Semalam apabila wartawan tanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkenaan dengan kejatuhan ringgit yang teruk, Anwar tak nak jawab, dia takut nak jawab. So dia tai chi kepada Gubernur Bank Negara. Dia suruh Gubernur Bank Negara yang jawab. Saya cakap macam ini, saya kata Bank Negara ini atau Gubernur Bank Negara, dia buat monetary policy. Kejatuhan ringgit ini bukan sekadar berkenaan dengan ataupun disebabkan oleh dasar monetary. Dia lebih daripada itu. Faktor yang menyebabkan kejatuhan ringgit adalah nombor satu, struktur ekonomi itu sendiri. Fiscal policy atau dasar pencukaian kita tentang keyakinan pelabur terhadap pengurusan ekonomi kita. Bila pengurusan ekonomi kita tak betul, lepas tu kita naikkan cukai, capital gains tax lah apa, kita tak GST tak mau 6% tapi naikkan segala-gala macam cukai yang lain. Pelabur tak yakin, sebab itu mereka tak mahu bawa masuk duit di sini. Bila dia tak mahu bawa masuk duit di sini, maka sebab itulah ringgit kita tak ada orang nak beli dan ringgit kita makin lemah, dan prestasi ringgit adalah terburuk dalam 3 dekad. Dan juga kalau kita tengok pelaburan langsung terus kita kepada Malaysia ini, FDI kita telah jatuh lebih kurang separuh, minus 47%. Dulu 70 bilion lebih, sekarang 30 bilion lebih saja. So setahun pemerintahan Anwar Ibrahim, FDI kita pun jatuh lebih kurang separuh, berpuluh-puluh bilion. Lepas tu diikuti juga dengan kejatuhan ringgit. Lepas itu kita tengok Gubernur Bank Negara pula jawab macam mana. Dia jawab, dia kata ini adalah faktor luaran. Lepas tu seperti sama dengan mata wang lain, mata wang serantau. Lepas tu dia salahkan negara China dan sebagainya. So saya nak tunjuk dekat sini berkenaan dengan prestasi ringgit. So ini yang saya post dalam saya punya Facebook. Kalau boleh tengok dekat sini. So ringgit daripada 3 dekad yang lepas, ini adalah prestasi ringgit. So tahun 90-an macam ini ringgit, harga dia lebih kurang 90-an RM2.50 1 US dollar. Lepas itu pada 1999 macam itu, masa Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, ini melonjak pula teruk jatuh ringgit ini. So kadar bila kita nak beli US dollar, kita kena bayar pada ketika itu sampai RM4 lebih. Ini adalah purata monthly. Kalau tengok fluctuation setiap hari, dia pernah sampai 4.88 tak salah saya pada ketika itu. Dan hari ini lebih kurang. Lepas itu ringgit mengukuh. Dan daripada 2010 sampai 2020 pun diparas lebih kurang 3 lebih. PRU masa PRU 14 2018 saya ingat dulu masa saya dalam kerajaan, ringgit pada paras RM3.80. Sekarang ringgit adalah RM1, lebih lemah berbanding dengan pada ketika itu. Sampai prestasinya sampai tengok ni 4.79 tak salah saya dah sampai, kalau tengok fluctuation 4.8. So ini 30 tahun ringgit makin teruk. Dan bila Gubernur Bank Negara cakap, dia kata ini samalah macam orang lain, mereka pun jatuh juga. Tapi kita tengok pula prestasi ringgit ikut fakta berbanding dengan mata wang lain. Ini dia. Ini prestasi ringgit berbanding dengan mata wang lain. Semua turun, kecuali Malaysia ringgit dengan Canadian dollar je saya ingat naik sikit. Tapi yang lain berbanding dengan Yen Jepun, berbanding dengan Yuan China, berbanding dengan MXN ni mana, berbanding dengan Indian Rupee. Kita beli bawang, kita beli banyak benda
bawang apa semua harga banyak, sayur semua banyak juga daripada India. Ini pasal harga bawang naik barangkali sebab tengok ringgit prestasi bagaimana. Lepas itu Malaysian ringgit berbanding dengan Brazil punya mata wang pun teruk. Kita import banyak dedak untuk makanan ayam daripada Brazil dan Argentina. So bila ringgit jatuh maka kita terpaksa import. Harga ini lebih mahal, sebab itu mungkin harga ayam bukan mungkin lah. Saya rasa itu adalah antara faktor utama harga ayam dengan telur naik. Lepas tu apa lagi? Dengan rupiah pun teruk. Bila rupiah teruk, kita banyak pakai pekerja asing juga di Malaysia untuk buat kerja dalam construction ke apa. Bila rupiah naik macam ini ataupun Malaysian ringgit turun macam ini, maka kadar upah kita pun akan meningkat. Sebab itu ringgit ni, kadar pertukaran ringgit ni penting. Tengok banyak dekat sini, boleh tengok dekat sini. So itulah saya nak komen bagaimana pula Governor boleh cakap macam itu. Yalah, mungkin saya boleh faham lah Governor cakap macam tu sebab dia daripada kerajaan, dia tak boleh cakap lah semua benda. Saya ingat sekarang kalau dia cakap benda macam saya cakap ni, dia pula kena marah dengan Perdana Menteri ke apa, saya tak tahulah ya. Itulah tuan-tuan. Dan ada orang cakap itu hari Anwar pun dia hintkan berkenaan dengan dia perlu pertimbang antara nak kasih ringgit jatuh ke ataupun dengan faktor lain. Tapi faktor lain tu dia tak sebut. Tapi kita boleh agak lah. Dan dia punya cyber trooper pun dah mainkan antara nak selamatkan ringgit dengan naikkan OPR lah atau interest rate. Kononnya dia tak naikkan OPR, so ringgit jatuh begitu. Ini dulu saya dah explain banyak kali. OPR ni, interest rate ni, kita tak boleh jadikan satu bergantung instrumen itu untuk mengukuhkan ringgit, sebab it is a blunt instrument atau instrumen yang tumpul. Sebab apabila kita naikkan OPR, dia assume pelabur-pelabur ataupun orang akan beli ringgit balik dan simpan duit di Malaysia. So bila dia nak simpan duit di Malaysia, sebab kadar interest simpanan dia tu lebih tinggi, maka dia akan beli ringgit, so ringgit akan menungkuh. Itu teori dia lah. Itu teori ikut buku lah. Ini so kepada siapa yang belajar ekonomi tahun pertama tu, mungkin ini yang diajarnya. Tapi daripada segi real world, benda ini bukan direct macam itu. Kalau kita naikkan interest rate macam mana pun, tidak menjamin ringgit itu mengukuh. Sebab itu for the last 1 tahun 2 tahun dah berapa kali dah kita naikkan interest rate sejak COVID. COVID dulu kita turunkan interest rate sebab nak stimulate ekonomi. Lepas itu, lepas PKP 2021, 2022, so kita naikkan interest rate. So dah 2 tahun kita naikkan interest rate sampai sekarang 3.00 OPR. So menyebabkan BLR naik kepada berapa? 6% ke macam itu. So bila kita naikkan interest rate banyak kali dah, pada sampai saya yang antara yang paling banyak kali menegur lah kerajaan saya yang bawa isu interest rate ni dulu, OPR. Sebab saya kata kalau dia naikkan macam tu, dah banyak kali dia naikkan, ringgit tetap tidak mengukuh. So sebab itu saya cakap, so siapa yang rugi bila kerajaan naikkan OPR? Yang rugi adalah rakyat, sebab kita kena bayar lagi banyak hutang rumah, membebankan lagi. Sekarang hutang kereta pun bergantung pada floating rate dan sebagainya. Yang untung siapa? Yang untung bank lah. Sebab bila OPR naik, maka kebanyakan bank akan menjadikan itu sebagai sebab atau alasan untuk menaikkan kadar faedah yang dikenakan kepada orang lah, kepada rakyat. So sebab itu saya cakap kenaikan OPR itu tidak membantu pengukuhan ringgit, tapi sebaliknya akan membebankan lagi pengguna dan membebankan lagi rakyat. Dan saya dah berkali-kali cakap macam mana nak mengukuhkan ringgit ini.
Tapi kerajaan hari ini Anwar Ibrahim pergi merata-rata duk menyanyi-nyanyi, dan Menteri MITI pergi mana-mana dia kata dia cari FDI, tapi FDI jatuh separuh. Anwar Ibrahim pergi ke luar negeri kata dia dapat berbalik berapa orang kata beratus-ratus bilion lah. Menteri ini pun kata pergi dapat berpuluh-puluh bilion. Mana bendanya ini? So sebab itu saya kata mereka ini cakap sajalah, bendanya tak ada, sebab pelabur asing tidak confident dengan struktur ekonomi kita dan terhadap pengurusan ekonomi kita. Ini dah berapa setahun lebih dah Anwar jadi kerajaan. So biasanya tak perlu tunggu bertahun-tahun sampai pelabur nak yakin. Mereka dah tengok kalau kita ada dasar-dasar yang bagus, sebelum kita nampak dasar itu diterjemah atau menjadi manifestasi kepada dasar itu, maka pelabur-pelabur ni dah kaji dah, dia dah cost in dah. So kalau dia nampak kita punya pengurusan bagus, daripada segi pengumuman itu dia dah terus confident, dia terus beli ringgit dan dia terus melabur. Tapi ini tak berlaku, pelabur tak nak masuk, dia tak yakin. So sebab itu kejatuhan ringgit ni berlaku berbanding dengan mata wang lain, dan ia adalah teruk dalam ada orang kata dalam 26 tahun sejak 99, dan ada orang kata New Straits Times kata teruk dalam sejarah. Bila ringgit ni teruk, macam-macam implikasi akan berlaku.